Orang kafir Nabi Isa nak pergi perang, bau tubuh dia mati habis. Bila buka pintu Baitul Maqdis, Dajjal tengok Nabi Isa cayak terus. Dajjal yang kata hebat. Dajjal hebat, Allah bagi dia hebat. Kalau dia kata laut, jadi laut. Kalau kata api, api. Dia tengok Nabi Isa cayak macam Nabi sebut seperti garam dimasukkan ke dalam air. Macam mana? Ji. Cair. Tapi dia tak mati. Hak lain mati dengan bau Nabi Isa. Dajjal Allah tak bagi mati dengan bau Nabi Isa. Allah nak bagi dia dibunuh oleh Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Mastikah Hadis jilid yang pertama, bahagian iman. Baik, kita sudah berada di penghujung kitab. Kita sudah masuk kepada beriman dengan hari kiamat dan apa-apa yang berkaitan dengan hari kiamat. Di fasal yang pertama telah kita baca yang berkaitan dengan kiamat ialah kematian. Kita dah baca dah tentang kematian, tentang kubur, azab kubur dan sebagainya. Dan bulan lepas kita dah masuk fasal yang kedua. Fasal yang kedua ialah fasal yang diberi tajuk matinya tiap-tiap yang bernyawa apabila berakhir umur dunia. Kemudian semuanya dihidupkan semula. Jadi kita dah baca mukadimahnya tentang hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke-77 dan juga hadis yang ke-78 kita dah baca. Baik, kita sambung pada malam ini hadis yang ke-79. Hadis yang ke-79 muka surat 236. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazhabu ad-dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi, yuwati usmuhu ismi. Mana sambung tu ya, dia hamzah wasal nah, yuwati usmuhu ismi. Wa fi riwayatin li Abi Dawud yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi wa Abu Dawud. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak habis umur dunia. La tazhabu dunia, mana tidak akan berakhir umur dunia, mana kiamat tidak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Arab
dan pengikut-pengikutnya dikuasai oleh seorang daripada ahli rumahku. Ahli rumahku, Nabi kata. Yang namanya menyamai namaku. Mana nama dia Muhammad? Nah, nama dia Muhammad sebab Nabi sebut nama dia sama dengan namaku. Nama Nabi yang paling masyhur Muhammad. Dan pada satu riwayat oleh Abu Daud ada disebutkan yang namanya menyamai namaku dan nama ayahnya. Menyamai nama ayahku maknanya Muhammad bin Abdullah. Itu hadis 79. Nabi kita tidak akan berlaku kiamat sehinggalah dunia ini dikuasai oleh seorang dunia, seorang manusia, satu dunia ni. Nah, dikuasai oleh seorang manusia. Nama dia seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, artinya Muhammad bin Abdullah. Selesai hadis 79. Hadis 80 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat zulman wa jawra yamliku sab'a sinin. Hadis Abu Daud. Hadis daripada Abu Sa'id al-Khudri. Tadi Abdullah bin Mas'ud, ini Abu Sa'id al-Khudri. Semua ni sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, Mahdi itu daripada keturunanku. Hadis 79 dia tak sebut nama Mahdi. Dia sebut seorang lelaki akan menguasai dunia ini. Nama dia seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku, artinya Muhammad bin Abdullah. Hadis 80 Nabi sebut al-Mahdi minni. Mahdi itu daripada keturunanku. Dahinya luas, hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Qistan wa adla. Kejujuran dan keadilan, kemakmuran. Sebagaimana bumi sebelum itu, sebelum Mahdi muncul, bumi ini penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Lah inilah. Nah. Ia memerintah selama 7 tahun. Selesai hadis ke-80. Masuk hadis yang ke-81 an Abi Sa'idin al-Khudri juga. Hadis sahabat yang sama. Radhiyallahu anhu qala Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala'an yusibu hadhihi al-ummah hatta la yajid ar-rajul malja'an yalja'u ilayhi min az-zulm fayab'asu Allahu rajulan min 'itrati wa ahli baiti fayamla'u bihi al-arda qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra yarda anhu sakinus samai wa sakinul ard لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. Hadis Al-Hakim. Daripada Abu Sa'id al-Khudri lagi radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut satu bala bencana akan menimpa umat ini sehingga seorang tak dapat tempat untuk berlindung daripada kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala lahirkan seorang daripada keturunanku dan ahli rumahku, serta Tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan disebabkan pemerintahannya, sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Penduduk langit dan bumi puas hati, suka dengan pemerintahannya. Langit pula tidak meninggalkan sedikit pun daripada hujannya, melainkan dicurahkannya dengan lebat, dan bumi juga tidak meninggalkan daripada tumbuh-tumbuhannya, melainkan dikeluarkannya dengan sebanyak-banyaknya, sehingga orang yang hidup suka kalau orang-orang mati hidup semula, supaya mereka dapat menikmati kemakmuran itu bersama. Mahdi itu akan hidup dalam keadaan yang tersebut selama 7 atau 8 ataupun 9 tahun. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian.
Syekh bukan terang apa-apa, dia bagi hadis. Nah, dia bagi hadis, dia bagi makna, habis gitu kan. Nah. Baik, di antara alamat kiamat, alamat besar ialah kemunculan yang disebut sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar, ataupun kita sebut Imam Mahdi. Al-Muntazar artinya yang dinantikan, sebab Nabi sebut bila Nabi sebut dia pasti akan berlaku, dan kita sedang menanti. Al-Muntazar, Mahdi yang sedang dinanti. Bila datang? Sampai masa Allah alam bila. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hadis mengenai Imam Mahdi yang kita sebut imam, sebab dia imam dengan kepada Nabi Isa, Imam Mahdi. Jadi imam, jadi pemimpin seluruh dunia. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan kemunculan Al-Mahdi Al-Muntazar, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu', ada yang makzub, palsu dan sebagainya. Tuan-tuan, tetapi ulama-ulama hadis setelah sepakat bahawasanya hadis-hadis tentang kemunculan Imam Mahdi adalah sahih, dan sahih dia mencapai tahap mutawatir maknawi. Apa dia mutawatir maknawi? Habis ngaji sendiri. Yang aku nak ajak semua, mana sempat kita masa 40 minit nak kita banyaknya ilmu kita kena mengaji. Kita tu siapa? Hak nak jadi ulama lah. Pak dia nak jadi ulama ke? Pergi ngaji pondok. Tak ada Pak dia ngaji untuk je hilang kejahilan sudah. Mana hak fardu kifayah tu tak payah. Ngaji ilmu hadis fardu kifayah. Dia hak wajibnya adalah ustaz-ustaz bahagian dia. Wajib yang ngaji. Makna bila tidak semua orang tak ngaji, berdosa belaka lah. Bila sebahagian daripada kita mengaji, hak lain tu tak ada dosa apa-apa. Pergi mengaji dengan dia pula. Baik. Jadi kita terima, kita ni sebagai umat akhir zaman ni menerima pendapat ulama, sebab kita rujukan kita ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris kepada nabi-nabi. Walaupun ada ulama kata macam-macam perbincangan besar, perbincangan dia panjang. Saya ambil kesimpulan sahaja, ulama-ulama hadis menerima tentang munculnya Imam Mahdi ini ataupun Al-Mahdi Al-Muntazar ini di akhir zaman, disepakati hadis-hadisnya mencapai tahap mutawatir. Lebih kurang ada 38 hadis yang menceritakan tentang Al-Mahdi Al-Muntazar. 33 daripadanya dirawikan oleh sahabat-sahabat, dan 5 daripadanya dirawikan oleh tabi'in. Cukup kita pakai surah. Kita pegang sebagai surah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ni, yang kata Mahdi pasti akan muncul melalui hadis-hadis sahih. Hak palsu kita tolak. Hak dhaif pun kita tengok sebagai fadhailah amal, tapi hak sahih sudah banyak sampai 38. Dia sudah sampai tahap mutawatir maknawi. Mutawatir dah dua, satu maknawi, satu lafzi. Lagi tak faham. Tak payah duk sebut lah ustaz, tak apa. Nak sebut ya. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati. Mutawatir ni macam mana? Mutawatir ni dia bawah sikit pada Quran. Quran tu lah yang paling sahih. Selepas Quran, hadis yang mana? Hadis mutawatir. Okey, habis yang tu, tuan-tuan. Jadi di antara 38 hadis itu, Syekh kita ambil 3 hadis. Hadis 79, hadis 80, hadis 81, semua hadis ini adalah sahih. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang pertama sekali, hadis 79 dia cerita Nabi sebut daripada keturunan dia, keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy akan lahir Mahdi ini, dan nama dia dengan nama Nabi sama, dan nama bapa dia dengan nama bapa Nabi sama. Jadi kita ambil keputusan nama Al-Mahdi Al-Muntazar ialah Muhammad bin Abdullah, berpandukan hadis ni. Yang kedua, Nabi sebut Al-Mahdi tu, dia tak sebut nama macam tadi. Ni hadis lain pula. Nabi yang ni Nabi cerita dari segi rupa paras dia macam mana. Nabi kata dia ajlal jabhah, kening dia luas, dahi dia luas. Aja gini cuba cabut biar tengok dahi luas ke sempit. Gelap.
Dahi luah. Orang tua-tua kata dahi luah ni cerdik. Wallahu a'lam, orang tua kata. Nah, dahi ni keluar mana rambut dia jauh. Luah ni dahi. Cerdik budak ni. Dahi sempit tu bodoh. Betul ke tak? Aku mana tahu. Orang tua-tua kata, mungkin pengalaman mereka tengok budak dahi luah ni cerdik, mengaji pun cerdik. Dahi sempit ni jadi malas, jadi bodoh kok noh. Mungkin mereka tengok pengalaman orang tua kan, dia perhati. Mungkin betul, mungkin salah sebab bukan hadis Nabi pun. Nah, cuma orang tua-tua kita kata, cuma hak sini Nabi sebut Mahdi ni dahi luas. Tuan-tuan. Baik, kemudian aknal anfi. Yang kedua dia hidung mancung, memang bahasa Arab. Keturunan Nabi Arab biasanya hidung mancung lah. Hak hidung penyek ni siapa dah? Hidung pesek. Haji Gani. Melayu haprak. Hidung kita jenis tu dah keturunan tu. Jangan hidung penyek itu. hidung kemek. Tuan-tuan, bangsa Arab, bangsa Eropah hidung dia mancung. Bangsa kita ke Asia ni hidung semua kepek-kepek belakang. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, dia bangsa Arab tu, hidung mancung bangsa Arab. Bukan turunan Melayu ni. Mahdi bukan turunan Melayu. Keturunan Nabi bangsa Arab hidung mancung. Baik, Nabi sebut dua dalam hadis ni. Ada lagi banyak lagi ciri-ciri tubuh dia, tapi hadis lain. Jadi kita sekadar hadis ni sudah. Nah, baik. Kemudian yamlaul arda qistan wa adla. Di antara ciri-ciri pemerintahan Mahdi ini, dia akan mengembalikan dunia kepada kejujuran dan juga keadilan. Sebelum daripada Mahdi turun, ni lah daripada zaman Nabi Adam sampai zaman dia turun nanti, dunia bukan pernah aman. Tak pernah aman. Duduk di Kedah Darul Aman pun tak aman. Corona makin banyak. Tak aman. Duduk di Pahang Darul Makmur pun tak makmur. Jadi kita sentiasa dalam kesulitan. Kita macam hak negara ni perang, takut cara perang. Hak ni pula dilanda kemarau, takut cara kemarau pula. Yang ni pula banjir, takut cara banjir pula. Yang ni kemarau tak ada, banjir tak ada, perang tak ada, penyakit pula. Kita mana ada aman? Dulu, kini, selamanya kita tak pernah aman pun, tuan-tuan. Nah, dia sentiasa ada ujian Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan nyawa, dengan buah-buah yang tidak menjadi. Allah janji dah, walanabluwannakum, aku pasti akan uji kamu. Jadi seluruh dunia duduk dalam keadaan yang tidak aman. Cuma nampak macam aman, tapi tak aman pun sebenarnya. Dia ada banyak masalah. Masalah remaja, masalah rempit dalam Malaysia, masalah dadah, masalah ketum. Hari-hari aman kau mana? Tidak aman punya. Dunia sebelum Mahdi tidak aman. Betul macam Pak Din tak aman sebab tak ada bini. Kena lagi. Tak apa. 1-0. Ada bini tak aman, sebab itu nak menikah untuk litasgunu ilaiha, untuk merasa aman dengannya. Quran sebut kan. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, tiba-tiba bila Mahdi yang Nabi kata yang akan memimpin dunia ini, dia akan membawa kejujuran, keamanan, kemakmuran. Nabi sebut contoh, kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelum daripada Mahdi dunia penuh dengan kezaliman, dengan penipuan dan sebagainya, dan dia akan menguasai bumi selama 7 tahun. Hadis ni kata 7 tahun. Hadis 81 kata 7-8-9. Jadi ada sedikit ketidakpastian daripada perawi hadis. Tapi itulah, sama ada 7 atau 8 atau 9. Tak lama mana lah tuan-tuan. Mahdi ni lepas tu dia meninggal. Nah, dia tak lama mana. Baik, cuba kita tengok hadis ke-81 pula. Baik, serta Tuhan penuhkan bumi. Dan dia punya keistimewaan Mahdi ini, serta Tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan disebabkan pemerintahannya, sebagaimana bumi, tengok, bumi itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan, penduduk langit dan bumi puas hati
dengan pemerintahannya. Langit pula tidak meninggalkan sedikit pun daripada hujannya, melainkan dicurahkannya dengan lebat, dan bumi juga tidak meninggalkan daripada tumbuh-tumbuhannya. Mana langit sentiasa menurunkan hujan, bumi sentiasa menumbuhkan tumbuhan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, zaman Mahdi, makmurnya dunia ni tuan-tuan, sebiji benih kalau kita letak atas tanah, dia tumbuh 7 pokok. Lah ni Haji Gani, sebiji benih tumbuh berapa pokok? Jawab. Sebiji benih letak tumbuh berapa pokok? Apa jadi gitu? Tu. Satu benih satu je, mana boleh 10. Nah, zaman Mahdi subur tak subur, satu benih 7 pokok. 7 pokok pula berbeza. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tidak ada orang miskin zaman dia. Sehingga Mahdi tanya, siapa-siapa yang perlu kepada duit, kepada harta, angkat tangan. Ada seorang sahabat angkat tangan, dia perlukan harta. Dia tipu. Mahdi tapi jumpa ni, apa dia, Menteri Keuangan, jumpa dia. Minta nak apa? Dia pergi, bagi bawa balik buku tu, dapat banyak. Dia jadi menyesal pula. Dia jadi menyesal, menipu. Dia ambil pula, dia pergi hantar balik. Dia kata, tuan, dia tipu lah, ambil balik. Apa kata Menteri Keuangan? Jawab. Menteri Keuangan kata apa? Ambil lah. Kami bila dah bagi, kami tak ambil balik. Kayanya. Dan keluar tu tak ambil balik dah. Tu nak cerita hebat zaman tu. Zaman lah mana dah. Tuan-tuan, sehingga benih itu, benih yang kita letak, bukan kita letak atas tanah, letak atas batu yang licin, tumbuh. Makmur zaman Mahdi memerintah. Itu disebut qistan wa adla. Langit sentiasa menurunkan hujan, tidak ada bumi yang kemarau, dan tumbuhan akan mengeluarkan buah sentiasa. Dia dunia ni, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, bila dia makmur, bila dia kaya, hak paling penting sekali ialah buah-buahan. Sebab itu bila kita baca surah Al-Baqarah, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Itu doa Nabi Ibrahim. Duk Mekah ni kering kontang. Mana ada pokok, mana ada sungai. Nabi Ibrahim angkat tangan, Rabbi ja'al haza baladan amina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan bumi Mekah yang kering kontang ini aman dan juga tenteram. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah buah-buahan kepada penduduk Mekah. Hari ini buah di Mekah banyak. Kita pergi beli buah Mekah balik ke dah. Bawa balik Malaysia. Berkat doa Nabi Ibrahim. Nah, di antara ciri-ciri negara yang aman, damai, mesti ada buah. Mesti ada tumbuh-tumbuhan. Negara tu kaya macam mana pun, tak ada buah, tak ada tumbuhan, tak ada maknanya. Macam masakan yang tidak ada, tak boleh nikah dah. Sekat tu kan, sekat dua, 3 cannot go. Macam makanan yang tidak ada garam. Film libat ada dalam filem apa? Filem apa? Filem pun tak tahu. Tengok je ni. Ahmad Al-Bad. Tengok masak tu berkilat, berminyak, comel, bau pun sedap. Rasa-rasa tui. Dia tempel. Tak ada garam. Buah-buahan. Nah, sebab itu dia sebut makmurnya dunia waktu itu sampai tahap itulah, tidak ada orang miskin. Nah, hebatnya tidak ada orang miskin waktu itu, kaya. Hidup dengan penuh kemewahan. Masa itulah baru nak rasa kemewahan hidup dan keamanan atas dunia. Aman macam mana? Aman ni sampai peringkat budak main dengan ular tedung. Budak je umur 5-6 tahun main dengan ular tedung. Ular tedung berani main. Kami gosok kepala atas kepala. Berani. Tedung selor. Nak mapuh keras padin. Orang Bali panggil scorpion. Scorpion sini panggil apa? Kala.
Kalau jengking. Kalau jengking ular bisa budak-budak main tepuk. Tidak ada ketakutan. Bisa ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia jadi aman sampai tahap itu. Rimau jadi macam kucing. Pak Lu berani pegang rimau? Berani pegang rimau? Apa zoo negara? Nak masuk dalam? Rimau siapa berani? Nah, tuan-tuan. Rimau, tapi zaman Mahdi rimau jadi macam kucing boleh rusuk belakang. Tak ada dah ketakutan. Tu kata apa dia? Qistan wa adla. Sampai tahap tu lah dunia macam duduk dalam syurga. Mana di hujung-hujung dunia Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi sedikit kesenangan kepada penduduk dunia ni, biar dia rasa sikit dunia ni senang, tapi tak sesenang akhirat. Tak sesenang syurga. Dia nak bagi rasa sikit di hujung dunia zaman Mahdi dan juga zaman Nabi Isa AS. Kita kemahal. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam tu, tahap macam tu. Tahap sampai binatang bisa pun tidak ada bisa, binatang buas pun jadi jinak macam kucing yang kita belah di rumah. Tidak ada sebarang ketakutan, tidak ada pencuri, tidak ada peragu, tidak ada mak rempit, tidak ada kaki dadah, tidak ada apa-apa. Hidup ni senang lenang, pintu buka luah-luah. Jika ni, lari tak sebelah pun tak apa. Okey lari ya. Nah, tuan-tuan. Itulah zaman Mahdi Qistan wa Adlan. Dia nak cerita zaman itu, zaman penuh dengan kemakmuran. Kita sampai ke dak, Pak Din? Tak ada. Kita ada cerita tak ada. Nah, tapi benar ni akan berlaku. Siapa yang sempat, dia sempatlah rasa kehebatan, kesenangan, keamanan dunia yang sebenar-benarnya, dia akan rasa itu. Siapa tak sempat, tak dapat rasa. Baik. Jadi cerita Mahdi cerita panjang. Cuma kitab ni bawa 3 hadis sahaja berkaitan dengan Mahdi, dan kita pun tak nak bincang panjang-panjang. Nak bincang panjang-panjang kena buka bab dia lah. Nah, baik. Jadi habis itu di antara tanda kiamat yang besar, Imam Mahdi zahir ke dunia. Dia beranak di mana? Paling tepat di Madinah Al-Munawwarah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Hadis 82 an Huzaifah bin Usaid, bukan Asid, Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قلنا نذكر الساعة قال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم wa ya'juj wa ma'juj ... dia tak habis. Sambungannya wa salasata khusufin, khusfun bil maghrib wa khusfun bil masyriq wa khusfun bi jaziratil arab wa akhiru zalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Itu kalau nak habis hadiah. Tapi hari ini dia baik ambil sekat Ya'juj wa Ma'juj sahaja. Dia buat ... artinya habis ni tak, hadis ni belum habis. Dia suruh kita cari sendiri ya. Baik tuan-tuan. Daripada Huzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW telah menjenguk kepada kami. Waktu kami duduk sembang-sembang, Nabi pun tengok kami, dia pun tengok. Sedang ingat dia buat apa, kamu sedang buat apa. Baik, telah menjenguk kepada kami, sedang ingat, kami ni sedang ingat mengingati satu sama lain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kamu ingat mengingatkan itu? Kamu duk ingat buat apa? Ba saham ke buat apa? Kami menjawab, kami mengingati perihal hari kiamat dan saat berlakunya. Tu sahabat dengan kita jauh langit bumi. Pak Din, sembang bab kiamat di kedai makan. Pergi kedai makan bawa anak bini sembang bab kiamat ke bab apa? Tak ada kita nak sembang bab kiamat aja kan ni. Bab lori tak bab lain.
Nampak mana ni kita ni banyak zaman bab dunia. Ni bukan masjid ni, dua masjid. Sahabat Nabi cakap bab kiamat. Dunia ni tak ada apa lah, bagi mereka duduk dengan Nabi, tahulah motivasi Nabi tu kuat tak kuat. Sehingga sahabat ni duduk sembang bab kiamat. Kita sembang ni sembang bab apa dia, keputusan SPM, hak ni sembang bab STPM, hak ni cikgu lah. Nah, ini fikir macam mana ketika tampak ni hak baru ni, contoh soalan pun tak ada, macam-macam dia fikir bab dunia lah. Sahabat-sahabat Nabi bukan macam kita, fikir bab kiamat, tentang akhirat. Sebab mereka hati dekat dengan akhirat, dunia ni tak ada apa. Baik tuan-tuan, jadi sahabat kami sedang mengingati tentang kiamat. Bila sebut tentang kiamat, maka sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya saat kiamat tidak akan berlaku. Nabi nak tambah ilmu ni. Nah, kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelumnya 10 alamat. 10 alamat ini dikatakan alamat kiamat yang besar. Besar artinya bila berlaku 10 ni, makna kiamat tu dekat lah. Dekat tu bukan 3-4 hari, dekat tu pun puluh-puluh tahun lagi. Nah, mana hak sekarang ni tak ada lagi hak 10 ni, makna jauh lagi kiamat tu. Bila berlaku hak ni pun, apa dia, Mahdi 7 tahun, Nabi Isa 40 tahun. Lepas Nabi Isa pula ganti dengan hak lain pula. Nah, Kohta ni 21 tahun. Wah, panjang masa panjang. Tapi walaupun panjang nama dia dekat, nak banding law lagi banyak. Berlaku 10 ni, maka kiamat sudah menghampiri. Hak lain pada 10 ni, tanda-tanda kecil banyak dah berlaku sejak zaman Nabi lagi berlaku dah, sampai ke law dah berlaku ni. Alamat kiamat berlaku sampai ke law. Alamat apa kecil. Hak besar 10 ni belum lagi tuan-tuan. Nabi sebut 10 ni. Nah, dan 10 ni bila dia berlaku, dia akan jadi berturut-turut. Gitu. Alamat kecil berlaku sini, selang lama berlaku pula, selang lama berlaku pula. Tapi alamat besar hak 10 hak Nabi sebut. Nah, Nabi sebut seperti mutiara yang diikat pada tali. Kita ambil tali, kita ambil mutiara, kita tebuk tu, kita masuk macam buat tasbih lah. Masuk kita ikat. Lepas tu kita ambil pisau, kita potong, kita lepas. Dia turun tek. Dia turun berurutan satu demi satu secara cepat. Bukan ambil masa lama, tak. Dia akan berlaku secara direct. 10 hari. Nah, baik. Tapi dalam 10 ni dia tak sebut Mahdi. Sebab itu ada ulama kata Mahdi bukan alamat besar. Sebab Nabi tak sebut dalam 10 ni. Tapi ulama lain kata alamat besar. Walaupun Nabi tak sebut dalam 10 ni, tapi Nabi sebut tentang Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Mahdi zaman Nabi Isa, maka dia tetap besar. Nah, Mahdi walaupun tak sebut dalam 10, dia tetap besar. Sebab dia sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik tuan-tuan, sezaman dengan turunnya Nabi Isa. Maksud dia bukan sezaman dengan Nabi Isa dulu dah. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman, dia sezaman tu lah. Nah, lepas Mahdi meninggal, Nabi Isa pula akan memerintah dunia selama 40 tahun. Samalah dengan dia juga, qistan wa adlan, penuh dengan keamanan, sama dengan masa Mahdi memerintah. Tapi 40 tahun. Mahdi 7-809, Nabi Isa 40 tahun. Lama. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian Nabi pun menyebut fazakarat dukhan. Nabi kita tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlaku 10 alamat. Alamat itu tanda. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut alamat atau tanda-tanda itu iaitu yang pertama asap. Fazakarat dukhan. Nabi sebut asap. Ad-dukhan asap. Tuan-tuan. Bahasa moden hari ini ad-dukhan dengan makna asap. Dalam masa sama ad-dukhan dengan makna rokok. At-tadkhin makna dia merokok. Mana kita mengasap mulut kita. Dia panggil rokok, merokok. Ad-dukhan asap. Kemudian wad-dajjal, Nabi sebut tentang dajjal. Hadis dajjal lepas ni, hadis 83. Kita akan baca bulan 4. Nah, hadis dajjal. Wad-dabbah, dan juga binatang dabbah, dabbatul ard, binatang yang akan keluar di bumi. Kemudian terbit matahari daripada tempat masuknya. Matahari keluar di sebelah barat. Turunnya Nabi Isa anak Maryam, dan Ya'juj
dan Ma'juj, dan sambungan akan berlaku 3 gempa bumi di atas dunia. Satu gempa berlaku di timur, satu gempa berlaku di barat, satu gempa berlaku di Jaziratul Arab, di semenanjung Arab. Dan yang paling akhir sekali ialah akan keluar api di Yaman. Akan keluar api di Yaman. Narun takhruju minal Yaman. Keluar api daripada Yaman, taqrudun nasa ila mahsyarihim, mengejar manusia, menghala manusia menuju ke mahsyar, tempat perhimpunan mereka. Baik di 10 ni dia berlaku ikut urutan Nabi sebut ke apa, ini ulama bincang banyak khilaf lah tuan-tuan. Jadi yang penting 10 ni akan berlaku, hak mana satu dulu wallahualam. Tapi yang paling pasti ada 4 akan berlaku dalam satu masa, dalam satu tempoh akan berlaku 4 benda ni. Apa dia? Yang pertama, kemunculan Imam Mahdi Al-Muntazar. Baik, bila Mahdi memerintah dunia jadi makmur, jadi aman, tiba-tiba dia menjadi kacau balik. Dia jadi satu fitnah yang sangat besar di zaman Mahdi, nama dia fitnah Ad-Dajjal. Kita akan baca pada hadis 83. Tidak ada fitnah atas dunia yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati sekalian, sehinggalah Mahdi kena mengumpulkan tentera-tentera dia untuk berperang dengan Dajjal yang memimpin Yahudi dan Nasara. Sehingga suatu pagi waktu solat subuh, dalam pendapat yang sahih, ada kata solat asar, ada kata solat subuh, tapi pendapat yang paling kuat, yang paling rajih ialah waktu nak solat subuh. Waktu itu Imam Mahdi sudah menyediakan tentera dia. Mana lepas solat subuh tu nak pergi perang dengan Dajjal. Dah azan dah iqamat dah. Dah azan dah iqamat, dia nak bangun jadi imam dah. Tiba-tiba turun Nabi Isa AS. Nabi Isa turun di Menara Putih, di sebelah timur Masjid Damsyik. Hari ini masjid tu nama dia Al-Jami' Al-Umawi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, pusat pemerintahan Imam Mahdi bukan di Mekah, bukan di Madinah. Pusat pemerintahan dia di Damsyik, di Syria. Masa Imam Mahdi memerintah Mekah, Madinah jadi sunyi. Yang pesat akan timbul di Damsyik, di Syria. Turun Nabi Isa AS, pergi situ nak solat sekali. Imam Mahdi tengok Nabi Isa, dia kena. Dia persilakan Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa tolak, sebab dia bukan umat Nabi Muhammad. Dia menghormati Nabi Muhammad dan menghormati umat Nabi Muhammad, maka dia persilakan Imam Mahdi jadi imam subuh. Nabi Isa jadi makmum. Sebab bukan zaman dia. Dan dia turun pun bukan dengan title Nabi. Dia turun sebagai seorang hakim yang bijaksana, hakim yang sangat adil. Tuan-tuan, dan dia menjalankan syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, bukan syariat dia zaman dia dulu. Lepas tu tak tunggu lama, lepas subuh tu terus Mahdi dan Nabi Isa memimpin tentera Islam pergi kejar Dajjal yang memimpin tentera dia dalam kalangan Yahudi dan Nasara. Pergi mana? Baitul Maqdis. Di sana orang Islam yang beriman, yang tidak beriman dengan Dajjal dikurung di Baitul Maqdis. Nabi Isa sampai tanah. Nabi Isa Allah bagi mukjizat dia, bukan macam zaman dia. Zaman dia mukjizat dia lain. Dia boleh tahu di rumah tu simpan apa, dia boleh tahu. Kita simpan di rumah tu emas berapa kilo, perak berapa kilo, beras berapa gantang, ikan temenung berapa kilo, dia tahu semua. Dia boleh menyembuhkan mata orang buta, dia boleh menyembuhkan penyakit sopok, tu zaman dia. Bila dia turun di akhir zaman, bukan tu dah mukjizat dia. Mukjizat dia apa dia? Tubuh dia mengeluarkan bau yang sangat wangi. Tapi tu bau itu, bila orang kafir menghidu, mereka akan mati. Dan bau itu boleh dihidu dalam jarak yang berkilo-kilometer. Orang kafir, Nabi Isa nak pergi perang, bau tubuh dia mati habis. Bila buka pintu Baitul Maqdis, Dajjal tengok Nabi Isa, cayak terus. Dajjal yang kata hebat. Dajjal hebat, Allah bagi dia hebat. Kalau dia kata lauk, jadi lauk. Kalau kata api, api.
Tengok Nabi Isa cayak macam Nabi sebut seperti garam dimasukkan ke dalam air. Macam mana? Ji. Cair. Tapi dia tak mati. Hak lain mati dengan bau Nabi Isa. Dajjal Allah tak bagi mati dengan bau Nabi Isa. Allah nak bagi dia dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, darah bersimbah. Tuan-tuan, nak bagi nampak dia tu bukan Tuhan. Dia duk mengaku Tuhan, Dajjal mengaku Tuhan. Hampa tengok akhir dia mati macam mana? Dibunuh oleh Nabi Isa. Tuhan apa mati? Ada darah pula. Ada. Allah buat gitu. Dia tak mati dengan bau Nabi Isa, tapi dia mati dengan pedang Nabi Isa. Allah nak tunjuk yang kata Dajjal ni manusia macam hampa juga. Ada darah, mati dengan pedang. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia takkan mati dengan pedang dan dia tidak akan ada darahnya. Mati dah. Habis tuan-tuan. Kita habis itu. Maka kembali aman semula. Matilah Al-Mahdi. Nah, maka Nabi Isa pula memimpin umat Islam satu dunia ni. Apa kerja dia buat Nabi Isa? Kita cerita direct tu. Nah, apa kerja dia buat? Yang pertama sekali lepas dia bunuh Dajjal, dia bunuh babi. Dia aja. Babi dibunuh. Nah, babi di antara binatang yang haram dimakan. Nabi sebut Nabi Isa membunuh babi. Kemudian dia mematahkan salib-salib orang-orang Kristian sebagai satu simbolik yang kata dia tidak mati di salib. Sebagaimana akidah orang-orang Kristian hari ini, Nabi Isa mati di salib. Nah, gitu, di salib. Kerja pertama dia mematahkan habis salib yang ada. Dia nak kita dia tidak mati di salib. Dua dia buat kerja. Yang tiga, dia menghapuskan jizyah. Jizyah apa dia pada jizyah? Tak tahu. Tak apa. Tak apa. Kan tak tahu, terlupa, tak ingat. Jizyah ni cukai kepala yang dikenakan kepada orang-orang kafir yang tidak berperang dengan orang Islam dan mereka hidup di bawah naungan kerajaan Islam. Mereka tak masuk Islam tapi tak berperang dengan orang Islam, maka mereka wajib bayar jizyah. Zaman Nabi Muhammad, dia akan memerangi orang kafir sehinggalah mereka membayar jizyah. Dia dua pilihan, sama ada masuk Islam, selamat. Kalau tak nak masuk Islam pun boleh, kamu bayar cukai kepala. Bermakna orang kafir masih wujudlah sampai kelam. Bila Nabi Isa diutuskan, dibangunkan semula, diturunkan semula ke bumi nanti, di antara kerja dia buat ialah menghapuskan jizyah. Makna tidak ada jizyah. Bila tidak ada jizyah, tidak ada orang kafir atas dunia. Pilihan kepada orang kafir dua, satu je, sama ada masuk Islam atau mati. Jizyah tak ada lah. Maka bakal masuk Islam. Hak masuk Islam selamat, yang tak masuk mati. Maka waktu zaman Nabi Isa tidak ada orang kafir atas dunia. Ada faham je? Selama 40 tahun tidak orang kafir, semua Islam semua. Sehinggalah di hujung-hujungnya maka Allah menguji pula kepimpinan Nabi Isa ini dengan kekacauan. Kalau zaman Mahdi yang kacau ni Dajjal. Zaman Nabi Isa hak buat kacau Ya'juj wa Ma'juj. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, Ya'juj satu kabilah, Ma'juj satu kabilah yang lain. Dua kabilah mereka ni, Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ni hidup bila? Zaman Iskandar Zulkarnain. Nah, kita ingat kita dalam surah Al-Kahfi, bila Iskandar Zulkarnain seluruh dunia dia pergi dia pergi tu tempat, mereka ni minta tolong dia sebab mereka ni sering diganggu oleh Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj keturunan manusia, tuan-tuan, bukan jenis serigala, bukan jenis apa dia gergasi, tidak, keturunan manusia. Keturunan Yafis bin Nuh. Anak Nabi Nuh ada 3, Sam bin Nuh. Kemudian apa lagi? Yafis bin Nuh, Ham bin Nuh, 3 ni. Daripada Sam lahirnya bangsa Arab, bangsa Rom, bangsa Parsi. Daripada Ham lahirnya bangsa-bangsa lain. Daripada Yafis bin Nuh ini lahirnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dia lebih kurang orang-orang apa dia Turki, lebih kurang gitu lah, tuan-tuan. Tapi mereka ni gagah sasa ni lebih daripada Undertaker je lah. Nah, mereka buat gangguan. Jadi bila Iskandar Zulkarnain pergi, mereka mengadu.
Maka dia pun bina satu tembok besar. Mereka ni buat ganggang bukan hari-hari, dia mungkin 2-3 bulan sekali. Jadi sempat, masa tu sempat Iskandar Zulkarnain mengarahkan mereka bina daripada tembaga dan besi satu benteng yang tinggi. Ya'juj dan Ma'juj tak boleh nak lepas. Mereka manusia tapi jenis ganas. Baik. Kemudian mereka hidup dalam keadaan macam mana Allah yang tahu. Mereka ada makan minum macam kita juga, beranak ada cepat. Seorang Ya'juj dan Ma'juj ini boleh melahirkan sebelum dia nak keluar zaman Isa 1000 orang keturunan. Dan bilangan Ya'juj dan Ma'juj ini ramai tak tahulah banyak mana, berbilion-bilion. Diceritakan oleh Ibnu Katsir hadis Abu Hurairah. Depa ni setiap hari pergi duk gali, duk tebuk benteng Iskandar Zulkarnain. Depa nak pergi lepas keluar. Tebuk daripada pagi sampai maghrib. Bila matahari jatuh, depa dah berhenti, balik mula. Esok datang, lubang hak tebuk tu jadi kambus semula. Macam asal tebuk pula. Sampai keluar kan. Tu kerja dia. Makan minum dia ada, Allah yang bagi makan, kita tak tahu. Ni kawasan Turki, gunung mana kita mana tahu. Lava gunung berapi kita tak tahu. Dia gunung macam gunung lain juga. Gunung berapi ni gunung dia macam gunung biasa. Ada tumbuh-tumbuhan macam biasa. Kita tak tahu dalam dia tu ada lava. Bila tahu, boom, bila dia meletup. Baru kita tahu gunung tu ada lava. Dan di antara gunung-gunung di Turki itu ada penempatan Ya'juj wa Ma'juj. Hanya Allah yang tahu. Kita akan tahu bila dia keluar. Duk tebuk, maghrib berhenti, balik mulai esok datang jadi balik. Maka Nabi sebut sampai masanya nanti ya Allah nak izinkan mereka keluar. Menurut hadis Abu Hurairah, mereka tebuk hari itu sampai dekat nak habis macam biasa. Maghrib mereka takkan kerja sampai malam. Yang kerja sampai malam ni kita Ya'juj Ma'juj dah, dia siang hari je. Tu Fadil. Ada shiftnya, dia siang hari je. Mereka balik hari itu, tapi balik hari itu tak sama dengan hari lain. Balik itu dia sebut insya-Allah esok kita datang semula. Sebut itu. Esok dia datang semula. Hak dia tebuk tu tak jadi balik. Jadi dia sambung sikit dah. Sebab sebut insya-Allah tu sekali. Dia sambung sikit tu, lepas tu dia keluar tu. Dikatakan dalam hadis dia pergi ke laut mati di Jordan. Dia minum air laut tu habis. Kering kontang. Dah agak sembuh. Sebab apa? Dia lah ni ada makanan, ada minuman. Cuma dekat-dekat dia nak keluar nanti, Allah Subhanahu wa taala bagi jadi habis, tak ada makanan tak ada, minuman, dia jadi lapar sangat-sangat. Dia dapat keluar tu, dia terjah yang laut dulu, habis dulu laut banyaknya. Dia keluar tu apa lintah dia ngap, itulah Ya'juj Ma'juj. Jahat dia macam tu. Sebab tu hari ni kalau orang jahat, orang panggil Ya'juj Ma'juj. Jahat kamu ni, roboh masjid Ya'juj Ma'juj kamu ni, kata gitu. Jahat sungguh, roboh masjid jahat tuan-tuan. Sehinggalah takut habis. Nabi Isa pun bawa manusia zaman tu kena naik ke bukit sebab tak tahan dah, duk kekeh orang habis tu. jumpa ngap makan orang. Naik ke bukit, Nabi Isa bawa hak hidup naik ke bukit. Sampai atas bukit, Nabi Isa pun doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghapuskan Ya'juj wa Ma'juj itu. Maka dengan izin Allah keluarlah ulat-ulat daripada bumi, makan habis Ya'juj wa Ma'juj, habis mati. Tak ada apa. Busuk bangkai tu sahaja, satu dunia busuk bangkai, banyaknya berbilion-bilion. Ya'juj Ma'juj mati habis. Bila Nabi Isa turun dengan sahabat-sahabat lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan macam burung unta begitulah, burung-burung yang leher panjang, bukan burung unta. Mereka mengangkut segala bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj keluar jauh ke tempat yang hanya Allah mengetahui di mana dilemparkan. Maka bumi kembali makmur semula. Itu cerita kiamat. Dan kita pasti tidak akan bertemu zaman itu, sebab umur kita pun dah lanjut. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, itu Ya'juj Ma'juj. Jadi banyak tentang apa dia dabbah
Cerita ringkas, masa ada lagi. Okey, sikit 5-6 minit ni. Dabbah ni binatang yang keluar daripada bumi, special dia. Di antara special dia ialah istimewanya dabbah ini boleh cakap tuan-tuan. Boleh bercakap dengan berbagai-bagai bahasa. Bahasa Melayu dia tahu, bahasa Arab dia tahu, bahasa Israel dia tahu, bahasa Inggeris dia tahu, bahasa Jepun, semua bahasa dia boleh berkomunikasi. Istimewanya dabbah ini. Dan tubuh dia besar. Tak tahu nak kita besar tu macam mana. Dia bulu penuh tubuh ni. Bulu dia pula warna pelbagai. Dan tubuh dia tu dia macam kombinasi binatang-binatang atas dunia. Belakang dia macam bonggol unta, tanduk dia macam tanduk rusa, bulu dia macam bulu harimau. Dia kombinasi binatang-binatang atas dunia yang manusia tak pernah tengok atas dunia sebelum daripada ini. Maka dabbah tu keluar. Dia kerja dia satu. Kerja dia cari orang kafir, cop di dahi, pop kafir, cop pop kafir, ni kafir. Sebab dia keluar selepas matahari naik di sebelah barat. Bila matahari naik sebelah barat tu juga ialah alamat kiamat besar. Sebelum berlaku matahari naik sebelah barat, 3 hari kita bergelap, matahari tak timbul 3 hari. Malam tu seperti 3 hari, panjang, tak habis-habis. Tapi kita solat macam biasa juga. Cuma siang tak timbul. Sampai berdekat pergi masjid, berdekat berimpun di masjid, duk fikir macam mana apa berlaku ni sampai malam matahari tak keluar. Cukup hari ketiga tu, esok tu keluar matahari. Bila keluar matahari pergi pakat pergi tengok, rupanya naik belah barat. Geng kerennya. Dia berhenti 3 malam atau 2 malam tu, rupanya dia nak tukar stesen. Dia naik belah barat, habis melompat habis lah. Sebab apa? Siapa yang kafir sebelum matahari naik di sebelah barat, dia tak akan masuk Islam dah. Islam mengucap pun tak terima. Dia akan jadi kafir sampai kiamat. Orang kafir belum masuk Islam, bila matahari sudah naik di sebelah barat, maka dia tak boleh dah masuk Islam. Kekal kafir dia sampai kiamat. Orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar, sebelum tu dia tak taubat, bila matahari naik di sebelah barat, taubat dia tak terima. Maka bila matahari naik sebelah barat, manusia terbelah dua. Satu yang kafir, satu Islam. Maka timbul pula dabbah itu, dia berurutan. Binatang ni akan bangun pula. Dia akan kejar orang kafir, cop dahi, cop kafir. Binatang ni siapa-siapa nak cari dia tak akan jumpa. Siapa nak buru dia, nak cari dia, tak akan jumpa. Tapi siapa yang dia buru tak akan selamat. Dia senarai Haji Ghani, dia pergi, memang dia perginya, dia ada maps location, dia mesti sampai. Siapa-siapa ada dalam senarai nama dia mesti sampai, takkan terlepas. Tapi orang nak kejar dia takkan jumpa. Tu dabbah. Dia akan muncul bila akhir zaman. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kemudian habislah yang tu lebih kurang kita semua dah. Dukhon kita, Dajjal belum. Dajjal tunggu hadis 83. Dabbah kita dah, tuluk syamsi, matahari naik sebelah barat kita dah, Nabi Isa pun kita dah, Ya'juj wa Ma'juj pun kita habis itu. Jadi sekadar itu dulu, pukul 9 malam dah. Kita berhenti sat situ, kita sambung bulan depan Sabtu minggu ketiga kita akan baca hadis 83 dan juga sedikit cerita mengenai Dajjal. Baik, kita tengok soalan sikit tuan-tuan kalau ada. Assalamualaikum. SOP main solat di masjid amat mudah. Bawa dan pakai mask dan bawa sejadah sebenar yang besar, settle, dia kata mudah, akan payah. Ada jemaah yang susah sangat nak ikut, terutama duk bawa sejadah kecil lagi. Kita tak mau timbul kluster masjid, nasihat dan pencerahan. Terima kasih. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, khususnya untuk rakyat negeri Kedah. Setiap hari kes di Kedah melebihi angka 10. Setiap hari. Dan kita dah capai berapa dah, saya pun tak tahu, betul lebih 50, 60 rasanya lebih. Hak baru dulu terhenti sekat 93 tu lompat. Hak baru ni tuan-tuan.
lah duk kluster tawar pula 12 11 hari-hari. Nah, dengar cerita sebuah payah. Kabar-kabar angin payah. Tunggulah Dr. Hisham Abdullah setiap hari tu. Nah, jadi gini, walaupun sebelah kita ni dia ada pembawa COVID-19, kita bukan tahu dia siapa. Tapi kalau kita jaga SOP, kita insya-Allah tak akan kena. Sebab apa? COVID-19 bagi yang bergejala, kalau tak gejala, tak ada demam, batuk apa, tak ada. Kalau dia mai juga masjid ni, contohlah kita tak kenal dia singgah juga. Dia ni ada batuk, ada bersin. Nah, dan dia pun tak tahu dia ada penyakit tu. Tak tahu pun lepas 10 hari buta, lepas tu kena kejar pula. Kontak rapat dia. Dia noh ingat dia pergi mana. Bukan tahu hari tu, dia pun tak tahu dah batuk-batuk demam. Pergi cek baru tahu lepas 10 hari dah. Lepas tu dia jumpa siapa tu habis kena kejar. Tuan-tuan. Baik, bila kita pakai mask, dia batuk pergi lah. Tu maklum. Tu lah. Dia tak pakai, kita pakai. Dia batuk, dia tak mai. Kita dah tutup hidung dengan mulut sebab dia akan masuk hidung dengan mulut. Dia tak pergi kot lain, dia takkan hidup tempat lain. Binatang ni, tahu binatang apa? Corona, bayu. Tempat dia adalah paru-paru. Dia takkan pergi tempat lain. Dia no layang. Dah kita tutup dah ni, dia nak masuk ke mana? Kita pun tak salam dengan dia. Dia nak mai ikut kita ke mana? Maklum, jawab sekali dah. Tu atas sikit. Suka tarik bawah. Aku tak apa, jauh dengan hampa. Hampa yang dekat. Tuan. Jalan dia nak jangkit kita, walaupun dia sebelah kita, takkan kena macam kita. Hak duk kena tu depa tak jaga SOP dah. Pi kenuri bukan jaga apa. Bukan duk macam tu dekat ni. Aku tahu lah aku pi dah, tak mau pi dah kenuri. Mempermudahkan SOP tu yang kena. Jaga tak kenanya. Itulah jalan dia boleh nak pergi pun kalau kita dah jauh, dah pakai mask, tak ada gejala apa. InsyaAllah tuan-tuan, sihat. Takkan kena. Sebab tu kita dah pesan jaga main masjid. Yang pertama ialah 1 meter. 1 meter tu masa mana? Setiap masa lah. Masa sebelum solat ke, masa solat ke, masa lepas solat kuliah ke, sama 1 meter sekurang-kurang. Usahakan. Nah, tempat-tempat tak boleh nak 1 meter macam pasar, kita pakai mask, tak apa. Tuan-tuan, saya pergi ke masjid solat Jumaat. Lepas solat Jumaat tak apa, ikut SOP lah 1 meter. Lepas tu imam mengumumkan kita akan solat jenazah. Solat jenazah. Duduk macam biasa. La ilaha illallah. Semua lah, solat fardu ke, solat sunat ke, solat jenazah ke, SOP dia satu. Tu imam jenazah sini. Betul betul lah. Yang pergi duduk rapat macam biasa tu buat apa? La ilaha illallah. Betul kata. Degil. Dia ni marah apa? Degil, tak erti. Kita bukan tahu sebelah kita tu siapa, tak tahu. Hak kita kenal pun kita tak tahu, mungkin anak dia balik mana-mana jumpa dia je pula kontak rapat, kita pergi duduk dekat dia pula. Kita kena su'uzon dengan semua orang hari ni. Jauh. Yang duduk salam. Salam Ustaz. Jangan salam. Geram. Tak selesai kita ni, tak selesai. Patah balik, dia patah balik. Dia macam Khalid Al-Walid tu. Kalah dah dalam perang Uhud, dia lari, patah balik ke belakang. Terabur habis tuan-tuan Islam. Nah, dah bagi hilang dah COVID-19, orang suruh pergi masjid tak pergi juga, patah balik mai. Macam tu sebelum PKP, masjid macam tu, PKP lagi seronok lah, tidur sudah Jumaat 15 minggu tak salah. Buka balik tak mai juga, patah balik mai. Para orang tu mampu habis. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ambil iktibarlah setiap apa yang berlaku tu, ambil iktibar tu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Doa macam tu patah balik, tak hilang dah. Dulu kini selamanya. Kita akan hidup dengan dia sampailah vaksin ditemui. Bila Nabi Isa turun kali.
Dekat-dekat kiamat lah ni tuan-tuan. Jadi patuh. Sejadah pula bawa lah sendiri. Ya Allah, sejadah berapa kilo je? Haji mana ni tak bawa? Sebab apa? Kereta besar. Jadah saya tak lembek ni tak buang-buang tuan-tuan. Kalau saya buang saya terlupa lah. Hak bahagian rumah jadah lain pula. Jadah saya banyak orang nak bagi. Habis kilo pun bawa. Pakai masjid tak payah duk masjid tak payah letak jadah ha. Letak apa? Ni. Jadah dia sendirilah. Bila orang lain nanti ada jangkitan nanti kita tak nak jangkitan. Hak kita ni kita seorang je pakai. Hak masjid duk hampau hak ni letak. Oh Allah. Jangan letak masjid. Biar bawa jadah sendiri. Yang kecil jangan bawa tuan-tuan. Kecil tu cuma dia lapik dahi. Dia kena tangan-tangan ni sekali ni. Hak kecil mana boleh letak tangan. Sekadar dahi je. Sebab tu hari ni masjid-masjid pun dah keluarkan pengeliling. Nah, tak boleh bawa sejadah kecil. Tuan tu. Dia tujuan nak mencegah wabak, mesti ikut dia punya spek dia tuan-tuan. Nah, jadi bawa sejadah yang besar yang kita boleh letak tangan kita sekali dengan dahi sekali. Sejadah kecil cuma dahi boleh letak, tangan letak atas ni juga. Tangan tu di antara pembawa COVID-19. Nah, baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, jaga jarak, bawa sejadah sendiri. Ambil suhu tubuh ni semua ni kita kena ikut. Nah, kena ikut. Mufti dah keluarkan fatwa, siapa tak ikut SOP sama ada dia tidak jarakkan, dia tidak pakai mask masa yang ditentukan, dan dia tidak bawa sejadah dan sebagainya, tidak ambil suhu, tidak catat nama dan sebagainya, tidak masuk dalam MySejahtera, hukum dia berdosa, haram dan berdosa. Pergi masjid nak dapat pahala, tiba-tiba dapat dosa sebab kita tak ikut SOP. Jadi saya tak tiap malam lah tuan-tuan kena duk ingat supaya kita tetap ikut SOP. Kalau saya tak pakai, saya duduk ceramah, nanti saya pakai. Sebelum saya ceramah, saya pakai. Saya ceramah, saya letak sah. Lepas ceramah, aku pakai. Solat pun aku pakai. Dengan kita buang. Imam kalau dia nak buang tak apa. Sebab dia bila nak baca, dia berdengung sangat, dia boleh buang. Nak buang tu, jangan letak sini. Masuk dalam paket ni. Masuk dalam paket ni. Habis nanti pakai mula, nak keluar tu pakai mula. Sebab kita akan temu dengan orang balik. Jadi jaga sampai tahap tu. Jaga dah, jarak dah, pakai mask dah, sejadah bawa sejadah, kena juga. Serah pada Allah. Ngaji dah kan kemarin subuh. Usaha dan tawakal. Kita usaha dulu, jaga SOP. Lepas tu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kena juga, kita cuma sebut masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang Allah nak jadi jadi, apa-apa yang dia tak nak jadi tak jadi. Nah, itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi usaha kena ada. Ni tidak bila sebut gini sagi bunyi takut mati tu. Tu saya habis satu masjid jalan, dia kata ustaz, bukan dia kata ada orang lain kata kita duk jaga jarak ni, pakai mask ni semua ni. Takut mati tu. Bodoh, lebih lembu tu. Enggak. Dan kalau dia berani macam sangat suruh dia pergi duduk di double line double line tu biar hak kono ingat dah boleh hak tu. Boleh hak kono pergi duduk agak senyum sikit, agak lori tak nampak naik atas belakang dia, pergi duduk tengok. Jangan berani mati. Tolong berani. Pergi duduk. Belagak habis pada gagal. Tak ngaji akidah. Tuan-tuan, bukan takut mati, takut kena mudarat, bukan kita. Berarti semua orang kena. Tengok kes tak ikut SOP. Dah pakai gelang dah. Tak ikut SOP lagi. Nah, lah apa berlaku? 7,000 penduduk setempat habis kena kuarantin. Kes orang lah. Ni tak ikut SOP. Walaupun dia didenda penjara 5 bulan. Kemudian didenda 12,000. Ada 3 kesalahan, 1 kesalahan, 4 kesalahan, 1 kesalahan 3,000, 3 kali 4 12. 5 bulan penjara, 12,000. Dan ingat kita pula penduduk setempat samang dia 1 juta. Allah tu kata kesan tak ikut SOP, habis orang lain jadi mangsa. Nah, sebab tu Islam tak bagi tu. Takut mati benar. Dia menyusahkan orang lain. Tak boleh nak pergi kerja dah 28 hari. Majikan pun nak kata apa? Nak buang kerja tak boleh. Dia dah kena macam tu.
tapi 24 hari tak boleh pergi kerja. Nyusah korang tak? Nyusah apa tu? Nah, jadi sebab itulah kita kena ikut SOP, bukan takut mati, takut benda ni berjangkit pada orang lain, menyusahkan orang. Nah, sebab tu Islam tidak bagi kita membuat benda mudarat dan benda-benda yang boleh memudaratkan orang lain. La darara wala dirar. Nah, jangan buat benda mudarat diri kamu dan mudarat orang lain. Jadi ikut SOP, standard dia bagaimana kita tahu, ikutlah. Insya-Allah mudah-mudahan dengan kita usaha itu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada bahaya wabak yang sedang berlaku sekarang. Baik tuan-tuan, ini sekadar itu dululah. Nah, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.